Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ceria Cik Guru ucapkan kepada semua murid SK Bandar Seri Putra yang sedang menonton Apa Kata GPK dalam slot Jom Tanya GPK kali ini dalam episod ke-8 iaitu pada setiap hari Jumaat dalam PDPR Counseling. Okey, apa khabar semua? Cik Guru doakan agar semua murid SK Bandar Seri Putra yang sedang menonton Jom Tanya GBK episod 8 ini dalam keadaan sihat dan ceria serta happy selalu. Baiklah, untuk minggu ini bersama dengan Jom Tanya GBK bersama dengan Cikgu Ro iaitu Guru Pengajaran Kaunseling Sesi Petang SK Bandar Seri Putra. Okey, pada kali ini Cikgu Ro nak ajak semua murid SK Bandar Seri Putra yang sedang menonton Jom Tanya GBK kali ini dalam episod yang ke-8 untuk menjadi superhero. Wow, kenapa nak kena jadi superhero? Yalah, sifat superhero adalah sebagai penyelamat. Okey, jadi apabila jadi seorang yang suka menyelamatkan orang, sudah pastinya kita akan tergolong dalam golongan orang-orang yang positif dan orang-orang yang baik hati. Jadi Cik Guru nak ajak semualah yang sedang menonton ini, jom kita jadi superhero. Baiklah, untuk soalan dalam Jom Tanya GBK pada kali ini, jom kita mulakan dengan soalan yang pertama. Siapa yang jadi Superman ni kan? Iaitu daripada kawan kita iaitu dari kelas 4 Semara iaitu Ais Cempaka Adriana binti Azhar. Soalannya berbunyi, Assalamualaikum Cikgu. Ya, Waalaikumsalam sayang. Mengapa kita perlu menguruskan masa? Baiklah. Bertepatan dengan apa kata GBK pada minggu ini untuk menjawab soalan dalam Jom Tanya GBK, di mana satu GBK satu info pada minggu ini memang berkaitan dengan pengurusan masa. Baiklah, Ais Cempaka, jom Cikgu yang telah Cikgu Ros sediakan ini. Baik, jika kamu lihat, okey, mengapa kita perlu menghargai masa? Di mana ada 5 kepentingan masa yang Cikgu Ros senaraikan di sini, dan apabila kamu melaksanakan pengurusan masa yang baik ini, kamu menghargai masa, kamu menyayangi masa, okey, kamu akan dapat perkara-perkara ini. Yang pertama, urusan, tugasan, tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan baik kerana kita mengikut masa yang telah kita tetapkan secara berdisiplin. Kedua, ia dapat mengelakkan daripada melakukan kerja yang sia-sia. Betul tu. Kerana apabila kita menghargai masa, kita akan menggunakan masa itu dengan sebaik-baiknya tanpa sedikit pun kita membuang masa begitu sahaja dengan perkara-perkara yang kurang berfaedah ataupun sia-sia. Yang ketiga, ia dapat meningkatkan kualiti hidup dan kualiti diri kita. Kerana apabila kita sangat menghargai masa, sangat menjaga masa, kita akan memastikan segala perjalanan hidup kita ini penuh dengan perkara-perkara yang baik sahajalah kan. Jadi pastinya kualiti hidup kita menjadi yang terbaik. Yang keempat, ia juga dapat memastikan kejayaan dalam kehidupan. Okey. Jadi apabila kita ikut urutan masa kita secara positif dan teratur, kejayaan pasti akan kita jumpa pada penghujung jalan, walaupun kadang-kadang ada turun naik ataupun kegagalan yang kita pernah tempuhi, tapi ia adalah satu cabaran dan warna-warni kehidupan ya. Jadi jangan berputus asa, terus menghargai masa, terus menyayangi masa kerana kejayaan pasti akan menjadi milik kita insya-Allah. Dan yang kelima, kepentingan menghargai masa, ia dapat mengelakkan daripada perasaan bimbang, gelisah dan stres kan. Kerana apa? Kerana kalau kita tak menangguh kerja, kalau kita tak simpan kerja kita yang banyak tu, homework kita, kerja sekolah yang banyak tu, pasti kita ikut jadual masa yang cikgu berikan, kena siap pada tempoh masa sekian-sekian, pastinya kita tak akan rasa terbeban dengan kerja yang semakin banyak. Jadi ingat, jangan bertangguh kerja, mestilah kita menghargai masa. Baik, cikgu rasa itu jawapan untuk soalan daripada superhero kita Ais Cempaka berkaitan dengan mengapa kita menguruskan masa. Diharapkan Ais telah pun berpuas hati dan kawan-kawan yang lain juga dapat sedikit sebanyak input daripada soalan superhero Ais Cempaka Adriana binti Azhar. Baiklah, soalan yang kedua daripada superhero. Superhero siapa
pula jadi Superman ni? Umar Fakih bin Taib dari kelas 3 proaktif. Soalannya, mengapakah masa itu nikmat Tuhan kepada kita? Okey. Jadi kalau kamu nak tahu, soalan ini memang berkaitan dengan norma-norma kehidupan kita lah, kerana kita ini adalah hamba Allah, jadi kita mesti berbalik kepada Tuhan kita, iaitu Allah yang Maha Berkuasa, yang Maha Esa. Soalan Umar Fakir. Okey, di sini Cikgu Rul dah sediakan jawapan berbentuk infografik. Okey, pernah dengar tak lagu ini? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati, muda sebelum tua. Hebat tak Cikgu Guru nyanyi. Okey, jadi 5 perkara sebelum 5 perkara. Okey, yang pertama, sihat sebelum sakit. Okey, nikmat Allah bagi kepada manusia adalah nikmat kesihatan. Okey, iaitu sama ada kita sihat ataupun kita sakit lah. Jadi kita perlu menghargai masa kita apabila kita dalam keadaan yang sihat. Okey, kalau masa sekarang ni kamu masih lagi boleh ke sana ke sini, berbasikal, bermain kan, beriadah. Jadi itu kamu dalam keadaan yang sihat. Jadi kamu kena harus menggunakan masa yang sebaiknya lah untuk kamu rasa seronok bila kamu dapat kesihatan yang baik ini. Okey, kecuali lah kalau kita dah sakit, kita dah tak boleh bangun dari katil kita dah hanya terbaring, jadi kita akan rasa sedih lah kan, sebab kita tak boleh nak buat perkara-perkara yang kita suka. Jadi hargailah masa ketika kita sihat, kerana itulah nikmat Allah yang paling berharga. Yang kedua, kaya sebelum miskin. Apa yang dimaksud dengan kaya sebelum miskin? Okey, Cikgu Guru tak suruh kamu ada duit yang banyak. Okey, kaya itu istilahnya seperti senang lah. Okey, sekarang ni kalau kehidupan kita dalam keadaan senang kan, kita rasa okey lah, kita ada makanan, ada pakaian yang cukup, ada rumah kan. Jadi kita kena hargailah masa yang kita ada dalam rumah kita. Okey, sepanjang kita duduk di rumah bersama dengan keluarga kan, ber-PDPR di rumah. Jadi kita hendaklah hargai masa kita sebelum kita rasa susah kan, kerana masa itu tidak akan berulang dan tidak akan kembali kepada kita semula. Jadi hargailah masa yang kita ada semasa kita senang bersama dengan ahli keluarga kita. Okey, yang ketiga, lapang sebelum sempit. Maksudnya susah lah. Bila kita dalam keadaan yang susah, pastinya kita akan rasa sedih kan. Jadi sebelum kita rasa sedih tu, kita dah sekarang rasa tenang, relax kan. Kita hargailah masa yang Allah bagi tu, nikmat lapang tu kepada kita, untuk kita menggunakan ia dengan perkara-perkara yang berfaedah. Yang keempat, muda sebelum tua. Muda sebelum tua. Semua orang akan melalui zaman muda, fasa muda. Tapi tak semua orang akan merasai fasa tua. Okey, kerana umur kita tak tahu bila kita akan meninggal dunia kan. Jadi kita hendaklah menghargai masa nikmat Allah bagi kepada kita semasa kita usia muda dengan perkara-perkara yang berfaedah. Anggaplah hari ini adalah hari terakhir untuk kita, kerana esok mungkin Allah dah tarik nyawa kita. Jadi kita gunakanlah masa dengan perkara-perkara yang dapat menjadikan kita hamba yang beriman, untuk kita bersama dengan para anbiya dan juga para solihin di syurga nanti. Okey. Dan yang kelima, hidup sebelum mati. Okey, di mana seperti yang Cikgu Guru cakap ini, semua kita yang hidup ini pasti akan mati. Okey, dan jika kita dah tak bernyawa dan tak bernafas, tak boleh nak buat apa kan. Jadi hidup ini sekali sahaja Allah bagi peluang untuk kita. Jadi hargailah diri kita dengan menghargai juga masa. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan 5 perkara sebelum 5. Selain daripada itu, Cikgu Guru juga nak tarik perhatian superhero Umar Fakir dan juga murid-murid yang lain berkaitan dengan surah di dalam Al-Quran. Okey, pernah dengar tak surah Al-As? Okey, kalau masih kurang ingat, okey, Cikgu Guru cuba bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina
yang bermaksud demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Okey. Jadi Allah juga telah menyatakan bahawa pentingnya menghargai masa dalam Al-Quran sendiri. Jadi kita janganlah mengabaikan masa itu kerana demi masa kita akan menjadi orang yang rugi jika kita tidak menggunakan masa dengan sebaiknya. Nak kongsi dengan superhero Umar Fakir dan yang superhero murid yang lain berkaitan dengan mutiara kata tentang masa. Waktu adalah waktu yang boleh menjadikan sia-sia jika engkau sia-siakan dan boleh menjadikan berharga jika engkau memanfaatkan. Kedua, semua orang mempunyai waktu yang sama. Kecemerlangan seseorang itu ditentukan dari seberapa baiknya kita memanfaatkan waktu. Masa itu percuma tetapi sangat berharga. Anda tidak akan mampu memilikinya tapi boleh memanfaatkannya. Anda tidak dapat menyimpannya tapi anda dapat menghabiskannya. Sekali kehilangan, anda tidak mampu mendapatkannya kembali. Jika kamu membuang wang, kamu hanya kehilangan wang. Tetapi sekiranya kamu membuang waktu, kamu telah kehilangan kehidupanmu. Waktu yang kamu gunakan untuk belajar tidak akan sia-sia. Semua akan terbayar dengan hasil yang kamu terima. Salah satu ciri orang yang berjaya adalah menepati waktu. Jangan fikir bagaimana menghabiskan waktu, tapi fikir bagaimana menggunakannya. Okey? Baik, itu adalah jawapan-jawapan daripada soalan Umar Fakir berkaitan dengan nikmat masa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi hargailah masa kerana masa itu adalah nikmat Allah yang paling berharga. Okey, dan soalan yang terakhir pada minggu ini dalam surat apa kata GBK, jom tanya GBK, iaitu daripada superhero yang seterusnya. Siapa pula ya superhero kita? Superhero cilik kita kali ini. Soalannya berbunyi, cikgu, bila boleh masuk sekolah? Daripada Aisyah Sarah binti Haryatul Yusri, kelas 1 sejati. Baguslah Aisyah Sarah ni semangat nak kembali ke sekolah. Cikgu suka dengan semangat Aisyah Sarah. Tetapi belum lagi apa kata Menteri Pendidikan kita iaitu Dr. Razli Jidin dalam sidang media yang diberikan semasa pengoperasian sekolah pada 12 September 2021 yang lalu. Pembukaan sekolah secara berperingkat mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara PPN adalah mulai 3 Oktober 2021 ya. Okey. Selain daripada itu, Menteri Pendidikan kita juga kita sesi persekolahan akan bermula mengikut fasa. Okey. Jadi pembukaan sekolah adalah mengikut fasa di mana fasa 1 semua negeri tidak boleh muridnya tidak boleh kembali ke sekolah. Fasa 2 okey, hanya murid pendidikan khas ataupun murid berkeperluan khas yang boleh kembali ke sekolah bermula pada 4 Oktober lah, pada hari Isnin 4 Oktober. Jika fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara untuk setiap negeri itu beralih ke fasa ketiga, murid pendidikan khas, murid berkeperluan khas dan juga prasekolah mereka akan datang ke sekolah mulai 4 Oktober. Dan untuk fasa yang keempat, jika Pelan Pemulihan Negara bagi negeri itu beralih ke fasa keempat, sekolah akan dibuka untuk bermula 4 Oktober sehingga 15 Oktober murid prasekolah, murid pendidikan khas dan MBK, murid berkeperluan khas. Dan juga apabila start bermulanya 18 Oktober, selama 2 minggu secara bergilir, murid tahun 1, 2, 3 juga akan kembali ke sekolah. Diikuti pada minggu hadapannya murid tahun 4, 5, 6 juga akan datang ke sekolah. Tetapi secara bergilir. Apa yang dimaksudkan dengan bergilir? Menteri Pendidikan kita, beliau menyatakan bahawa sistem penggiliran itu akan bermula pada mengikut Pelan Pemulihan Negara tadi. Okey. Jadi kehadiran murid ke sekolah adalah 50% daripada enrolment keseluruhan murid. Okey, bermaksud faham, okey, di mana sekiranya
kelas kamu mempunyai seramai 30 orang ya. Jadi penggiliran tu sebanyak 50%. Okey, 15 orang akan hadir pada sesi yang pertama, minggu yang pertama, iaitu kumpulan A. Okey, kumpulan B akan rehat di rumah, bukan rehat dan makan tidur tak. Mereka akan menjalankan PDPR di rumah, menyiapkan kerja sekolah diberikan oleh guru ya. Okey, dan minggu keduanya, kumpulan B pula datang ke sekolah, belajar bersemuka, duduk dalam keadaan yang macam ni, berselang-seli begini, penjarakan fizikal yang lebih selamat, dan juga kumpulan A berada di rumah tetapi mereka tetap menjalankan PDPR, menyiapkan tugasan sekolah yang diberikan oleh guru. Okey, itu yang dimaksudkan dengan sistem penggiliran sekolah pada masa yang serentak. Baik, jika kamu datang ke sekolah nanti, pakaian seragam sekolah, murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dengan dan kemas serta sopan sekiranya pakaian seragam yang ada tidak lagi sesuai dipakai ataupun senang cerita dah tak muat dah kan. Jadi kamu dibenarkan memakai baju sukan ataupun baju rumah yang sopan. Janji kamu rasa seronok, gembira dan rasa bahagia nak datang sekolah. Okey, cikgu tak marah. Jangan sesi pembukaan sekolah nanti. Okey, apabila sekolah dibuka, kamu diwajibkan untuk memakai pelitup muka. Okey, kena dah pakai, dah tak boleh pakai tak pakai tak boleh. Kena sentiasa pakai dan digalakkan memakai 2 lapis pelitup muka untuk hadir ke sekolah untuk lebih selamat. Okey, oleh Menteri Pendidikan kita, Dr. Razi Jidin tu. Okey, waktu rehat macam dahululah, semua murid makan dalam kelas masa waktu rehat dengan seliaan guru. Untuk kelas yang menggunakan penyamak udara, murid makan di ruang terbuka dengan seliaan guru. Okey, semuanya berada dalam kelas lah makan ya. Siapa nak beli di kantin akan bergerak ke kantin dan makan di dalam kelas. Lakukan pada sesi persekolahan sebelum ini. Okey, ketidakhadiran murid. Sekiranya ibu bapa memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah, kehadiran tidak dianggap sebagai satu kesalahan ponteng disiplin lah. Okey, namun ibu bapa perlu memaklumkan ketidakhadiran murid kepada pihak sekolah untuk tujuan rekod. Okey, jadi maklumkan kepada ibu bapa kamu sayang, sekiranya ibu bapa kamu tidak membenarkan kamu hadir ke sekolah, ia tidak menjadi satu kesalahan disiplin ya. Tapi cakap dengan ibu, cakap dengan ayah kena buat surat dan nyatakan kenapa tak nak hantar anak ke sekolah, disebabkan oleh risau keadaan persekitaran kan, dan hantar kepada guru kelas kamu untuk tujuan rekod. Okey, baik. Selain daripada itu, dapat menjaga keselamatan dirilah sepanjang berada di sekolah, menjaga penjarakan fizikal. Dan jika kamu bergejala dari rumah, kamu tidak dibenarkan ya datang ke sekolah. Bergejala tu seperti apa? Batuk lagi, hasyam, sentiasa sesama, hidung berair, demam, jadi badan tak sihat kan, itu semua kamu tidak dibenarkan hadir ke sekolah ya kan, kalau gejala itu bermula dari rumah. Tetapi jika tiba-tiba kamu berasa demam, sakit tekak di sekolah, kamu akan dibawa ke bilik isolasi oleh guru yang bertugas dan kamu akan diberikan ujian saringan COVID-19. Okey, dan akan dihubungi ibu bapa kamu untuk tindakan yang selanjutnya. Hirup Aisyah untuk soalan-soalan kamu berkaitan dengan bila nak datang nak balik ke sekolah semula. Jadi apapun, cikgu guru, mewakili guru bimbingan dan kaunseling mengucapkan selamat kembali ke sekolah. Bila sekolah dibuka nanti, insya-Allah kita sama-sama berjuang untuk meneruskan ilmu pengetahuan dalam menjadikan hidup kita lebih bermakna dan lebih gembira. Untuk itu, Cik Guru harap perkongsian jawapan daripada Jom Tanya GBK pada kali ini, episod ke-8 daripada Cik Guru, dapat memberi manfaat kepada semua murid berkaitan dengan 3 soalan yang telah dikongsikan oleh superhero Aisyah Sarah, superhero Omar Fakir dan juga superhero Ais Cempaka tadi ya. Terima kasih kepada superhero ini. Cik Guru sudahi dengan tepuk-tepuk. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Syukran. Sese. Nandri. Arigato. Hai. Okey, hingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.